Satu, jangan sedih bila kita menjadi pembawa van jenazah. Saya nak sebut berita gembira pada pembawa van jenazah, dia panggil. Terutama bawa jenazah orang mukmin. Sebab tu berebut orang mukmin ni, bila dia meninggal dunia, orang berebut nak bawa jenazah dia. Kenapa orang berebut nak bawa jenazah dia? Kerana bila dia ni mukmin, kubur dia tu di antara taman-taman syurga, yang usung jenazah tu pun dapat ganjaran. Berdasar pada apa dia? Berdasar pada solehnya dia, solehnya seorang mukmin tadi, yang menyebabkan orang yang usung jenazah dia semua diampunkan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ni orang mukmin ni, satu bila dengar aja orang meninggal dunia, kita kena berebut untuk pergi ziarah, ataupun kita solat jenazah, ataupun kita usung jenazah dia bila meninggal dunia kan. Sanakhudhu ma'arikana ma'ahum wa sanamdi jumu'an narduhum wa nu'idu al-haqqa al-mughtasaba wa bikulli al-quwwati nadfa'uhum wa bikulli al-quwwati nadfa'uhum bisilahi al-haqqi al-battari sanuharriru arda al-ahrari wa nu'idu الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas di mana peluang yang Allah kurniakan pada kita untuk kita belajar tentang satu suasana bagaimana untuk menjadikan satu suasana masa yang akan datang nanti, masa-masa yang indah yang kita akan lalui dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana kita hidup di atas dunia ni, para penonton sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita nak kepada perjalanan pada masa yang akan datang nanti, perjalanan hidup yang bahagia dan dalam keadaan yang kita lapang. Demikian juga dalam waktu mana kita hidup dalam kubur nanti, kita diajar supaya bila kita masuk dalam kubur nanti, kubur kita ni menjadi indah dan juga menjadi satu tempat yang menenangkan pada kita. Waktu mana kita berada dalam kubur nanti, kita rasa kegembiraan yang amat sangat. Bagaimana kita akan dapat nikmat yang sebegitu? Jawabnya, apabila kita jaga amalan-amalan kita ni. Waktu mana kita hidup di atas dunia ini, kita jaga amalan-amalan kita ni untuk mengindahkan kubur kita waktu mana kita dalam kubur nanti. Di atas dunia ni kita jaga awal-awal, supaya apabila kita menghadap depan Allah nanti, tak adalah satu penyakit yang melanda pada diri kita yang disebut dengan penyesalan. Ramai di kalangan kita, apabila dia menghadap depan Allah, dia mula datang penyesalan. Menyesal kerana dianya tak sempat untuk nak buat amalan-amalan tertentu. Dia datang rasa penyesalan kerana dia tak buat benda-benda yang diajar. Ataupun menyesal kenapa? Menyesal kerana dia tak sempat untuk pada diri dia dapat nikmat-nikmat, ilmu-ilmu yang sepatutnya dia sediakan untuk dia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita nak cerita tentang bagaimana indahnya kubur mukmin. Indahnya kubur mukmin ini berdasar pada, kalau kita belajar sebelum daripada ininya, yang pertamanya di mana tempat yang kita meninggal dunia dan juga tempat kita lahir ini akan menjadi nilai ukur luasnya kubur kita.
Waktu mana kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu mana kita menghadap depan Allah, lalu Allah ukur di tempat kita lahir. Tuan-tuan lahir di mana? Yang ni, kemudian waktu mana kita meninggal dunia di mana? Saya ni contoh, saya lahir di Jerantuk Pahang. Saya lahir di kampung Batu Balai, Jerantuk Pahang. Kemudian katakanlah saya meninggal dekat mana? Meninggal dekat Mekah Al-Mukarramah ataupun Madinatul Munawwarah di sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan ukur luas mana kubur kita ni, luas mana yang disebut dengan kubur kita ataupun gambaran syurga. Start daripada tempat saya lahir sampailah tempat saya meninggal dunia. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana indahnya. Bila tempat ni luas, maka dia akan jadi indah. Itu kaedah dalam hidup kita. Tapi kalau tempat kita ni jadi sempit, katakanlah tempat yang kita tinggal tu sempit, dia akan jadi serabut kerana banyak benda yang akan duduk dan bersekitar dengan diri kita. Lalu bila kita lapang, luas, maka di waktu tersebut kita akan rasa nikmat. Nikmat ni akan terjadi. Penting pada diri kita ni, orang mukmin bila masuk dalam kubur, kubur dia menjadi kubur yang luas, kubur yang lapang. Dan bila luas dan lapang ini akan menjadikan pada diri dia, menjadikan kenikmatan dalam kehidupan dia waktu mana dia berada dalam kubur nanti. Itu asas dipanggil demikian. Yang keduanya, kita kena ingat bahawa nikmat lagi berada dalam kuburnya, di mana dia akan diluaskan kuburnya sejauh mana keberadaannya daripada keluarganya. Itu dia jadi demikian. Allah jadikan bila masuk dalam kubur, Allah bagi nikmat pada orang mukmin ni, di mana nikmat dia tu, dia meninggal dunia kat mana, kemudian katakanlah isteri dia dan anak-anak dia berada jauh daripada dia. Sejauh itulah Allah akan lapangkan kuburnya. Dua, dalam perbincangan kita sebelum daripada ni. Kemudian yang ketiganya, kubur orang mukmin ni akan bercahaya. Bercahaya dengan cahaya yang menjadikan taman dia akan berubah menjadi warna hijau yang cantik. Ini yang kita sebut sebelum daripada ni. Bagaimana besarnya nilai kubur orang mukmin. Bila masuk dalam kubur bercahaya, kemudian cahaya tersebut luas hingga 70 depa. 70 depa. Dan diberi cahaya bulan purnama pada malam hari. Nampak kubur dia ni bercahaya, seni dia panggil. Macam tuan-tuan duduk dalam majlis kita ni. Katakanlah kuliah kita ni gelap. Bila kuliah kita ni gelap, tak nampak, kita pun rasa tak tenang. Demikian waktu mana kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Bila kita berada dalam kubur, kita cahaya menerangi kawasan kita ni. Bila kita bercahaya, kubur kita ni bercahaya ni daripada mana? Di antaranya daripada ilmu yang ada, daripada wuduk yang dilakukan. Cahaya daripada mana? Cahaya daripada keimanan yang ada pada diri seorang. Menyebabkan kubur dia ni terang je. Terang ni, bila terang, kita ni jadi tak takut. Tu keedah dia. Bila orang mukmin ni berada dalam kubur, dia akan rasa sonok je. Kenapa? Dia tak rasa takut, rasa gayat, rasa bimbang, tak ada pada diri dia. Punca daripada mana? Punca daripada yang namakan dengan cahaya yang indah, yang menerangi warna hijau yang sekitar pada tubuh badan dia ni, dalam keadaan yang menjadikan diri dia rasa tenang dan aman pada diri seseorang. Kemudian dalam masa yang sama juga, yang keempat, kubur dia akan diluaskan. Yang ni di antara indahnya kubur orang mukmin. Kubur orang mukmin ni akan jadi luas. Seluas mana? Seluas kuburnya. Bila ditanya pada Sayyidatina Aisyah, Muaz bagaimana diceritakan oleh Ali bin Ibn Ma'bad, aku pernah bertanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beritahulah kepada kami tentang kubur. Apa yang diberikan dan apa pula yang akan diperlakukan kepadanya. Waktu mana sahabat-sahabat tanya Sayyidatina Aisyah, tolong cerita pada kami apa benda yang akan berlaku dalam kubur nanti dan apa yang akan ditanya dalam kubur. Lalu Aisyah jawab, jika dia seorang mukmin, akan dilapangkan kuburnya seluas 40 depa. 40 depa. Seluas mana 40 depa? Sama dengan 240 kaki. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kubur kita lah insya-Allah. Ni nikmat-nikmat yang dikecapi. Kalau kita tanya
bila kita berada dalam hotel, kita dapat apa dia? Keluasan hotel tersebut, keluasan bilik dia, kemudian apa dia? Barang-barang yang ada. Malam ni kita nak cerita yang ni lah. Apa benda yang kita dapat bila kita berada dalam kubur bagi orang mukmin. Sebab tu dalam hidup kita ni, memilih menjadi mukmin menjadi keutamaan dalam hidup. Jangan kita pilih jadi orang munafik. Lebih-lebih lagi lah, jangan pilih jadi orang kafir. Jangan. Dalam hidup kita atas dunia ni, sepanjang kita hidup, kita pastikan kita ni sentiasa hidup dengan mukmin. Jangan kita tergelincir sikit pun. Kalau kita tergelincir, jangan-jangan sekali tergelincir dalam hidup kita ni, cepat-cepat balik semula menjadi orang mukmin. Istighfar, taubat pada Allah. Kerana bila kita mati dalam keadaan munafik, naya kita. Na'udzubillah min dzalik. Ataupun mati dalam keadaan zalim pun naya juga. Mati dalam keadaan yang kafir lagi naya. Dalam hidup seorang, dalam hidup kita ni, pastikan kita ni sentiasa jadi orang mukmin. Jadi orang mukmin ni panjang dalam perbincangan sebelum daripada ni lah, yang cerita tentang bagaimana kita nak jadi orang mukmin. Yang kelima, pada malam ini kita nak cerita tentang bagaimana nak suruh kubur kita ni jadi indah. Jadi indah. Orang mukmin, kubur dia akan jadi indah. Apa yang indah? Luas. Apa yang indah? Kubur dia ni akan jadi lapang. Apa yang indah lagi kubur dia ni? Kubur dia ni dalam keadaan yang Allah jadikan warna yang indah, kemudian cahaya yang indah Allah jadikan. Apa lagi? Wangian. Malam ni kita nak cerita tentang mengenai wangian dalam kubur ini sendiri. Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf daripada Abu Daud menuturkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha dia menceritakan ketika An-Najasyi meninggal dunia, kami berbicara bahawa di dalam kuburnya masih terus diperlihatkan cahaya. Nak sebutnya Raja An-Najasyi, di antara orang yang di mana dianya duduk jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tiba-tiba dia beriman pada Allah dan dia meninggal dunia, lalu dia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Ini perbincangan panjang dalam Raja An-Najasyi ini sendiri. Sementara Abu Nuaim menuturkan, nak sebutnya wangian ini kita boleh perhatikan dalam cerita yang disebut begini. Fudail Abu Al-Fadl At-Tusi menuturkan riwayat daripada Uyunul Akhbar sebagai hadis marfu' dengan sanad daripada Umar. Siapa sahaja yang menerangi masjid-masjid Allah dengan sesuatu, Allah akan menerangi kuburnya kelak. Sesiapa yang sahaja yang menyebarkan bau wangi di dalamnya, Allah akan menyebarkan di dalam kuburnya bau wangi daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ni kena ingat betul-betul ya. Dalam hidup kita ni, Sayyidina Umar sebut dengan sanad daripada Sayyidina Umar sebut, siapa-siapa yang dia kerja dia menerangi masjid-masjid Allah, hidup atas dunia ni dia pastikan bercahaya masjid-masjid Allah. Maksudnya apa dia? Dia menghidupkan majlis-majlis ilmu di masjid-masjid Allah. Ataupun dia ni sama ada dia menjadikan masjid itu bercahaya lah. Nampak bila orang lalu saja orang tengok, cahaya terang benderang. Nampak sama ada catnya, sama ada bersihnya, sama ada masjid ni dia, kalau masjid tu makmur dia akan bercahaya terus. Itu kaedah dalam kehidupan kita lah. Bila kita ni perhati pada ada masjid-masjid kita tengok malap je, kau penuh dengan daun-daun kayu yang usang. Tanda apa dia? Masjid ni tak bercahaya. Ada masjid yang kita pergi tengok bersih je, bercahaya je. Masjid tu terang benderang. Sama ada dia masukkan lampu, sama ada dia pasangkan pelita-pelita, sama ada dia mencantikkan masjid tersebut dengan keindahan. Allah akan jadikan, katanya disebut dalam riwayat ini, kata Allah akan menerangkan kuburnya kelak. Siapa nak suruh kubur dia terangkan masjid. Itu cara mudahnya bahasa kita ni. Siapa yang nak suruh kubur dia gelap, jangan pergi masjid. Jangan pergi masjid. Duduk je. Cuma dalam tempoh kita sekarang ni tak boleh pergi masjid. Punca apa? Punca COVID-19 ini. Tak boleh pergi masjid pun orang yang dah biasa pergi masjid, dia dapat pahala pergi masjid. Walaupun dia tak pergi masjid, tapi dia dapat pahala dia pergi masjid. Dengan cara dia dah biasa sebelum daripada ni. Jangan pula kita sebelum daripada ni kita tak biasa. Tapi bila dah berlaku COVID-19 ini, kita pula kalut nak pergi masjid. Kita pun sebut,
Dia kata pasar raya dah buka, kemudian yang lain semua dah buka, masjid pula tak buka. Bila nak buka? Kita hanya sibuk provok, dia panggil demikian. Ni orang yang tak cerdik. Saya ulang banyak kali. Jangan tak tunjuk sangat kita tak cerdik, jangan. Biar nampak kita ni belajar. Biar ada orang yang belajar usul fiqh, orang yang belajar tentang qawaid fiqhiyah, dia tahu tentang hikmah di sebalik kita tak boleh pergi ni sendiri. Dia ada hikmah dia, ada qawaid dia yang disusun, ada usul dia, usul fiqh. Bagaimana kita dalam menyusun kaedah diri kita ni menyelamatkan nyawa kita ni. Jangan sampai peringkat kita terdedah. Orang kata, tu pergi pasar raya boleh. Sama ke pasar raya dengan masjid? Sama ke? Masjid ni tahu jauh lebih tinggi nilai dia dibandingkan dengan pasar raya tu. Pasar raya ni kalau kita nak pergilah dari pasar raya. Cuma masjid, tolong jangan lagi. Kenapa? Kita tak nak mendatangkan fitnah. Bila datang daripada masjid, COVID ni berlaku di masjid, tersebar dalam keadaan demikian, baru fitnah yang lebih dahsyat. Ini dipanggil qawaid yang ada dalam kaedah hukum-hukum fiqh ni sendiri. Cuma lepas pada ni, katakanlah dibuka balik, kita nak tengok orang yang sibuk tulis, orang yang sibuk provok ini, dia datang tak datang masjid. Biasanya orang macam ni jenis provok je, jenis cakap sembang kencang, dia panggil demikian, cakap besar. Bila kita suruh azan pun bertukar-tukar lagi, hayya ala salah dengan hayya al falah pun tak betul. Hana sebutnya gambaran bagaimana di kalangan orang kita ni ada yang jenis demikian. Provoknya boleh tahan. Tulisan dia bukan main lagi dalam tulisan dia. Kata macam-macam gaya tulisan. Bila kita suruh dia pergi duduk di masjid, menghidupkan masjid, tak hidup-hidup pun. Orang yang jenis demikian pun ada juga. Yang sebegitu kita jangan layan orang yang demikian. Cuma saya nak sebutnya bahawa berdasar pada hadis ni sebut bahawa siapa-siapa yang dia menerangkan masjid, menerangi masjid, maksudnya orang yang dia menghidup dan memakmurkan masjid, Allah akan terangkan kubur dia dalam kubur nanti. Yang kedua siapa yang menyebarkan bau wangian di dalam masjid. Dan kadang-kadang kita pergi masjid tengok ada minyak-minyak atar, kadang-kadang ada perfume yang dibenarkan. Letaklah perfume di situ, bau wangi je masjid. Siapa yang mewangikan masjid, kubur dia akan jadi wangi. Kan kalau kita pergi ke Masjid Nabawi kan, dibakar bukhur. Bakar bukhur tu bau wangi semerbak. Bau wangi semerbak, bau kita ni lekat di baju kita ni. Orang ni bila dia masuk dalam kubur nanti, bau wangi kubur dia. Allah jadikan kelebihan bagi orang mukmin, orang yang hidup dalam keadaan yang mereka ni sentiasa dalam keadaan yang mereka mewangikan masyarakat. Sebab tu Islam ni agama yang bersih, agama yang wangi, dia panggil demikian. Kita ni jangan alergik dengan dengan kebersihan. Jangan alergik dengan wangi-wangian. Ada orang dia tak bolehlah bau ni, pening kepala disebut demikian. Jangan demikian pada diri kita. Bila kita ni bauan, alhamdulillah. Kerana dalam kubur nanti kita nak kubur kita jadi bau wangi. Sebab tu disunatkan bila kita nak pergi solat pakai wangi-wangian. Makruh bila kita nak pergi solat makan durian, misal contohnya. Nak pergi solat berjemaah, tiba-tiba kita makan jering, petai, makan makanan yang menyebabkan makan bawang-bawang dan sebagainya. Bau sendawa tu bau pada orang lain, makruh hukum dia. Tapi bagi orang yang dia nak pergi ke solat berjemaah dan sebagainya, pastikan pakai wangi-wangian, pakai minyak-minyak atar, bau perfume yang dibenarkan oleh syarak. Kita pakai benda demikian yang menyebabkan kubur kita ni menjadi wangi waktu mana dalam kubur orang mukmin. Yang kelima, kubur orang mukmin ni jadi wangi-wangian, penuh dengan kewangian. Digambarkan demikian. Kemudian yang keenam, keadaan yang berlaku kepada orang mukmin, kubur orang mukmin lagi, kemampuan kepada keampunan Allah kepada pengikut-pengikut yang disebut dengan jenazah orang mukmin itu sendiri. Bila orang mukmin diusung jenazah dia, siapa-siapa yang usung jenazah orang mukmin hantar ke kubur orang mukmin tu jadi lapang indah, dan orang yang mengusung jenazah ni diampun dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ni kelebihan bagi orang mukmin dipanggil. Abu Asim Al-Hambali sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya mengatakan sesungguhnya hal pertama kali disampaikan kepada seorang mukmin di dalam kuburnya adalah ucapan.
Di antara perkara yang bila masuk saja dalam kubur, kedengaran ucapan apa dia? Bergembiralah kerana telah diberikan keampunan kepada orang yang mengikut menghantar jenazah kamu tadi. Ceritanya, bila orang mukmin masuk dalam kubur tu, di antara benda yang akan disebut oleh para malaikat Allah kepada dia apa dia? Semua yang mengantar jenazah kamu tadi, Allah telah ampunkan dosanya. Allahu Akbar. Kita ni kan dengar berita gembira kawan kita pun rasa gembira. Ni orang mukmin. Orang mukmin. Dalam hidup orang mukmin ni, dia ajar demikian. Bila kita dengar orang dapat berita gembira, kita tumpang sama. Alhamdulillah, sahabat kita menjadi orang yang baik, dapat naik pangkat. Alhamdulillah, sahabat kita diberi anugerah demikian. Orang mukmin ni akan rasa alhamdulillah. Di antara nikmat yang besar bila masuk dalam kubur, bila dengar orang yang mengiring jenazah kita, yang mengusung jenazah kita, yang bawa jenazah kita sampai kita dalam kubur, diberi keampunan semua di sisi Allah SWT. Satu, jangan sedih bila kita menjadi pembawa van jenazah. Saya nak sebut berita gembira pada pembawa van jenazah, dia panggil. Terutama bawa jenazah orang mukmin. Sebab tu berebut. Orang mukmin ni, bila dia meninggal dunia, orang berebut nak bawa jenazah dia. Kenapa orang berebut nak bawa jenazah dia? Kerana bila dia ni mukmin, kubur dia tu di antara taman-taman syurga, yang usung jenazah tu pun dapat ganjaran. Berdasar pada apa dia? Berdasar pada solehnya dia, solehnya seorang mukmin tadi, yang menyebabkan orang yang usung jenazah dia semua diampunkan dosa di sisi Allah SWT. Jangan kita ni orang mukmin ni, satu bila dengar aja orang meninggal dunia, kita kena berebut untuk pergi ziarah, ataupun kita solat jenazah, ataupun kita usung jenazah dia. Bila meninggal dunia kan, Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, berebut manusia yang nak usung jenazah dia. Bila meninggal dunia, Allah yarham Datuk Dr. Harun Din, berebut di kalangan kita nak solat jenazah dia. Walaupun jenazah dia berada di Amerika, tapi orang kita datang semayang solat jenazah. Allah yarham Datuk Ismail Kamus yang baru-baru ni, sama juga di kalangan kita berebut nak solat jenazah. Kenapa? Walaupun kita boleh solat jenazah dia, masuk dia dalam kubur, Allah bagi tahu pada dia, sebut pada mereka ni sendiri, Allah telah ampunkan semua dosa-dosa mereka yang mengiringi jenazah kamu, sampailah kamu ke dalam kubur itu sendiri. Allahu Akbar. Besarnya nikmat, dia panggil demikian. Dan Jabir Ibni Abdullah dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, hadiah bagi orang mukmin yang pertama kali adalah diberikan keampunan kepada orang yang ikut pergi menghantar jenazahnya. Ialah kita ni kan galak kan, bila kita masuk dalam, kita sampai sesuatu tempat, tiba-tiba tengok ada orang bagi hadiah pada kita. Banyak hadiah-hadiah yang kita dapat. Kita nak balas balik ni apa dia? Nak balas balik apa dia pada diri kita? Dalam hidup kita nak balas balik lah. Kalau ada orang bagi, saya kadang-kadang orang bagi hadiah, saya naik kapal terbang, ada pilot yang bagi hadiah pada saya. Bagi hadiah ni, kadang-kadang dia bagi hadiah, dia ambil berapa barang-barang yang jualan tersebut, dia bagi hadiah pada saya. Saya sendiri ni, kita rasa galat, kita nak balas apa pada pilot ni pula lah. Paling tidak kita angkat tangan doa, ya Allah, tolong ampunkanlah dosa orang ni, ya Allah, jadikanlah kebaikan untuk dia. Tu pun bila dia dengar tu, terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz. Nak sebutnya ada orang demikian. Kadang-kadang orang bagi hadiah pada saya, bagi hadiah kain plekat, bagi hadiah yang disebut dengan pen, bagi hadiah macam-macam gaya, bagi hadiah pada ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustaz ni, dia ni bila dapat hadiah tu, dia datang juga perasaan dia, aku nak balas apa dia pada orang yang bagi macam ni. Tak ada balasan yang lebih baik yang mereka nak. Apa dia? Doa. Ya Allah, jadikanlah keampunan, jadikanlah tunaikanlah hajat sahabat-sahabat saya ni. Dia berhajat demikian pada kamu, ya Allah, kamu tunaikan semua hajat ni. Bila dia dengar aja, dia kata apa dia? Sonoknya Ustaz tolong sebut nama saya pun sonok dah. Ni nak sebutnya gambaran bagaimana sonoknya di kalangan kita ni, bila ada kita baca doa. Dalam kubur, bila masuk kita, orang usung jenazah kita, masuk sampai dalam kubur, kita ni sendiri ni, yang katakanlah orang usung jenazah kita, yang kita ni meninggal dunia, masuk dalam kubur, nikmat apa yang kita nak balas pada orang ni? Nikmat apa?
yang lebih besar daripada diri kita. Nikmat kala mana malaikat bagi tahu seluruh dosa-dosa mereka itu diampunkan di sisi Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat nikmat ini para penonton sekalian. Saya kalau dapat nikmat-nikmat sebegini, kita akan rasa syukurnya ya Allah, seronoknya ya Allah, kamu kurniakan nikmat yang sebegini dalam hidup kita ni. Kita dalam kubur, tapi orang yang usung jenazah kita ni dapat nikmat-nikmat yang demikian rupa. Ibnu Abbas menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya pahala yang diberikan pada orang mukmin setelah kematiannya adalah diberikan keampunan pada seluruh orang yang menghantar jenazahnya. Ni dengar betul-betul ni. Satu kita ni bila dengar jenazah orang-orang soleh meninggal dunia, kita mesti berebut. Mesti kita ni ambil peluang sama. Tuan-tuan tengok orang yang di Masjid Nabawi misal contoh. Bila ada orang meninggal dunia kan, orang berebut, nak pegang je, nak pegang. Nak pegang usungan tu pun rasa nikmat dah. Padahal kitanya kalau di saat mana, kenapa kita nak jadi demikian? Bila dia masuk, dia jadi orang mukmin. Dalam kubur tu, kubur dia berubah menjadi taman pada taman-taman syurga. Dan orang yang di bumi di perkuburan Baqi', semuanya di kalangan ahli syurga, Jannatul Baqi'. Dan dipanggil syurga Baqi'. Syurga Baqi' ni. Ada sahabat kita kan, Allah yarham Ustaz Nur Azli Musa. Di antara orang yang Allah bagi peluang meninggal dunia di Madinah, yang janggut dia panjang tersebut, Ustaz dipanggil Ustaz Taliban, sahabat rakan karib saya lah. Alhamdulillah, dia meninggal di dunia di kota Madinah, dia dikuburkan di depan saja. Masuk saja di perkuburan Baqi'. Di perkuburan Baqi' tersebut, dia berada kat depan, dekat dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kuburan sahabat-sahabat Rasulullah. Sebelah dekat dengan kubur Ibrahim alaihissalam, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawasan-kawasan sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Orang yang boleh usung jenazah dia ni masuk dalam kubur, tak adalah nikmat yang besar, yang seronoknya. Orang dalam kubur ni bila diberitahu apa dia? Semua yang pengusung jenazah ni, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil nikmat yang besar ini. Yang keenam, yang ketujuh, diperlihatkan pintu-pintu syurga yang terbuka untuknya. Orang mukmin jadi indah dalam kubur dia, diperlihatkan segala pintu-pintu syurga yang mula dibuka untuk diri dia. Ini kelebihan bagi orang mukmin lah. Indahnya kubur orang mukmin ini sendiri. Yang ni berdasar pada yang disebutkan oleh disebut Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengucap kalimah la ilaha illallahul al-malik al-haqqul mubin setiap hari sebanyak 100 kali, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, sehari sebanyak 100 kali, Rasulullah sebut bagi dia keselamatan daripada kefakiran. Yang pertama, orang ni siapa-siapa yang hidup dia sentiasa sebut la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, yang disebut demikian, takat tu je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Yang pertama, dia bagi keselamatan daripada kefakiran. Orang ni tak akan fakir dalam hidup dia. Yang pertama, sebanyak 100 kali lah setiap hari dia sebut demikian. Yang kedua, kebahagiaan dalam menghadapi ketakutan dalam kuburannya. Bila dia masuk dalam kubur, tak ada rasa takut, tak ada rasa seram, tak ada rasa yang rasa menggerunkan pada diri dia demikian. Dua. Yang ketiga, di mana bila masuk dalam kubur, pintu-pintu syurga semua terbuka untuk diri dia. Nak masuk pintu syurga Firdaus terbuka, pintu syurga Illiyin terbuka semua, pintu Ar-Rayyan terbuka, semua terbuka. Pintu-pintu syurga Allah semua terbuka untuk diri dia. Kenapa? Kerana bila dia orang jadi orang mukmin, dalam hidup dia dijaga betul-betul kemukminan dia tersebut pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan indah kubur dia tu Allah tunjuk nikmat-nikmat sehingga mereka tak sabar-sabar berlakunya hari kiamat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan juga Al-Khatib daripada Imam Malik, Abu Nu'aim dan Ibnu Abdul Al-Bar yang menceritakan keadaan demikian. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Ibnu Umar. Kemudian yang ke-8, indahnya kubur orang mukmin ni apa dia? Ni tuan-tuan boleh catat ni.
catat betul-betul. Ilmu yang kita dapat ni jarang-jarang je kita akan dapat dalam keadaan sebegini. Kecuali kita rajin dan kita menekuni majlis-majlis ilmu, mana-mana ada ustaz-ustaz yang lain yang boleh cerita lagi pada diri kita tentang nikmat-nikmat dan indahnya kubur orang mukmin. Yang ke-8 apa dia? Ilmu yang diajar dan dia belajar itu diletakkan bersama dalam kubur waktu mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ilmu-ilmu kita ni yang kita belajar ni, tuan-tuan panggil mak-mak kita, ayah kita, tuan-tuan share sebanyak mungkin. Tuan-tuan tekan, tuan-tuan tag adik-beradik kita, tuan-tuan subscribe yang disebut dengan YouTube kita, tuan-tuan ikut follow yang ni. Bila kita masuk dalam kubur nanti, segala yang kita belajar ni masuk sekali dengan kita dalam kubur. Berdasar pada yang disebut dengan disebut daripada Ibnu Abbas, diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut begini, jika seorang alim meninggal dunia, mana-mana orang alim meninggal dunia, Allah akan menggambarkan ilmunya di dalam kuburnya. Allah akan tunjuk semua ilmu-ilmu dia ditunjuk dalam kubur dia. Ini berita gembira bagi orang mukmin. Berita gembira bagi orang yang sentiasa belajar. Apa yang masuk dalam tuadan kita ni Allah tunjuk tayang semua ilmu yang kita ada. Ilmu apa dia? Ilmu yang terlibat dengan akhirat. Terlibat dengan akhirat ni semua tunjuk semua. Benda-benda yang kamu faham, segala benda yang menjadikan diri kamu menjadi ilmu dalam hidup kamu dan menjadi pelajaran pada orang lain, Allah tunjuk semua sekali dalam kubur dia. Kemudian diberikan kesenangan hati pada hari kiamat dia. Bila bangun di akhirat, tenang je hati, tak takut, tak bimbang langsung. Kerana apa dia? Kerana dia yakin dia akan serta diselamatkan dirinya daripada binatang yang disebut diselamatkan daripada binatang bumi itu sendiri. Apa dia? Ular, kalajengking. Bila masuk dalam kubur nanti, terselamat daripada makhluk-makhluk yang buas. Dalam kubur tersebut, dia tak ada lagi makhluk-makhluk yang buas yang datang saat mana berada dalam kubur ini sendiri. Ini yang sering kali kan saya sebut pada para penonton sekalian. Kadang-kadang orang kita ni dalam hidup dia tak terfikir macam mana dia nak matikan ular yang keluar daripada tubuh dan daripada dalam kubur dia. Dalam kubur ni ada ular, ada yang disebut dengan kalajengking, ada yang namakan dengan binatang yang bisa, kepala lain, kemudian badan lain. Yang disebut dalam hadis Rasulullah cerita tentang makhluk-makhluk yang dalam kubur ini. Macam mana kita nak matikan ular tersebut? Hari pertama keluar ular menjala di atas badan kita ni. Yang besar dia sebesar tengkuk unta. Rasulullah sebut demikian. Bagaimana kita nak jadikan ular tersebut mati di saat mana dia berjalan di atas tubuh badan kita? Hari yang kedua keluar pula kalajengking. Na'udzubillah min dzalik. Daripada bawah ni bunyi dengusan dia. Nampak taring dia tu yang nak menggigit kita. Na'udzubillah min dzalik. Macam mana kita nak padam tadi? Dengan ilmu semua. Tuan-tuan tak boleh nak padam keadaan demikian kecuali sentiasa kita ni buat amalan-amalan. Ilmu ni membuahkan amalan yang soleh dalam kehidupan seseorang. Jaga pada diri kita demikian. Allahu Akbar. Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd dan Ibn Abdul Al-Bar dalam Al-Ilm menuturkan riwayat daripada Ka'ab. Dia mengatakan bahawa Allah Azza wa Jalla telah menghayukan pada Nabi Musa AS, pelajarilah kebaikan. Katanya Allah sebut pada Nabi Musa, belajarlah ilmu-ilmu yang membawa kebaikan, bukan ilmu-ilmu yang membawa kejahatan. Jangan tiru. Ilmu-ilmu yang bawa kebaikan ni apa dia? Mengajak orang menjadi semakin taat pada Allah. Tuan-tuan jangan terpengaruh dengan apa dia? Dengan provokasi-provokasi yang ada dalam masyarakat kita, dalam tulisan-tulisan yang ditulis oleh masyarakat kita ni. Di kalangan kita ni ada yang mengaku pakar tu, pakar ni dan sebagainya. Tapi tulisan dia tidak menggambarkan dia tu seorang pakar. Anda sebutnya demikian. Kalau kita tengok ada orang mengaku pakar hadis, misal contohnya. Padahal dia Quran pun dia tak pakar. Quran pun dia tak tahu. Menghafal pun tidak Al-Quran. Macam mana dia nak mengaku pakar hadis? Dia tipu atas darat begitu je manusia. Ramai orang kita ni, dia tipu kita ni terang-terang begitu. Tengok peribadi dia tidak menggambarkan ahlul hadis. Pada pakaian dia tidak menunjukkan dia ahlul hadis. Kemudian tulisan-tulisan dia sibuk condemnkan orang. Kata orang tu cerita tentang begini. Seolah-olah dia ni bijak sangat.
Sampai tahap demikian. Ada orang yang begitu di kalangan masyarakat kita. Jadi orang macam ni, kamu jangan terikut dengan dia. Kalau kamu terikut dengan dia, nanti kamu akan musnah dalam hidup kamu. Masa akan datang nanti kamu akan jadi rosak. Lalu macam mana nak suruh selamat? Pelajarilah kebaikan. Belajar kebaikan. Dan ajar kebaikan itu pada manusia. Ajar pada manusia ni tentang benda yang baik. Benda yang tidak memusnahkan manusia. Ni tidak asyik nak suruh orang ni pecah belah. Nak suruh orang ni rosak. Jangan belajar dengan orang-orang macam ni. Akan menyebabkan diri kita ni musnah pada masa yang akan datang nanti. Belajar dengan siapa? Belajar dengan orang yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ramai orang-orang yang memusnahkan dan merosakkan kita. Sesungguhnya aku akan menerangi kubur para pengajar dan orang yang mencari ilmu sehingga mereka tidak rasa takut dengan keadaan kubur mereka itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Siapa-siapa yang dia hidup belajar tentang diajar kepada Nabi Musa ni sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku akan terangkan kubur dia. Aku akan bagi pada diri dia nikmat-nikmat yang banyak. Hasil daripada mana? Ilmu-ilmu yang dia belajar sehingga dia mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut pada Allah di kalangan hamba aku ni ialah di kalangan alim ulama. Ulama, orang yang ulama ni innama yakhshallah. Ulama-ulama ni kamu jangan condemn dia, jangan kamu petikai dia, jangan kamu lanyak dia, kamu kata macam-macam gaya penunggang agama dan sebagainya pada dia, jangan. Kenapa? Dia ni orang yang takut pada Allah. Orang yang takut pada Allah ni dia dekat dengan Allah. Kamu jangan main-main dengan orang yang demikian. Kerana apa dia? Kerana Allah kurniakan kelebihan dalam kehidupan dia dengan ilmu-ilmu. Bila dia masuk dalam kubur tersebut, bercahaya kubur dia dan Allah akan jadikan ketenangan dan kelapangan dalam kehidupan mereka semua. Kita kena jadi sampai peringkat itu. Itulah perhaniskan. Jangan jadi sampai peringkat kita ni orang yang hanya bijak menjadi apa dia? Facebooker yang jenis Instagramer begitu saja. Tapi kita tak menjadi orang yang faqih dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi orang panggil demikian. Yang kesembilan, dia akan dapat bila orang mukmin ni masuk dalam kubur, dia dapat ketenangan dan kebahagiaan. Ni kelebihan orang mukmin. Bila masuk dalam kubur, orang mukmin ni saat mana masuk dalam kubur dia menjadi ketenangan dan kebahagiaan yang dia akan rasai. Ni indahnya kubur orang mukmin. Tajuk yang kita bincang. Macam mana indah tersebut? Indahnya dia akan rasa tenang. Dia rasa lapang je pada diri dia. Tak ada pada diri dia ni rasa pada diri dia rasa kenapa aku begini, kenapa? Tak ada dah. Nikmat-nikmat yang tak sabar-sabar dinikmati. Orang mukmin bila masuk saja dalam kubur, dia rasa nikmat tu besar dalam hidup dia. Ja'far Ibnu Muhammad menuturkan hadis daripada ayah dia yang diterima daripada datuk dia. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidaklah seorang membahagiakan seorang mukmin melainkan daripada kebahagiaan itu Allah mencipta baginya malaikat yang mengabdikan dan mengesakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang melapangkan orang mukmin, Allah akan melapangkan bagi diri dia. Allah akan hantar malaikat. Yang malaikat ni, cerita malaikat yang menjadikan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hamba itu telah dikembalikan ke kuburannya, Rasulullah cerita demikian. Bila hamba tu balik dalam kubur, masuk dalam kubur, kebahagiaan itu akan mendatanginya seraya berkata kepadanya, apakah kamu kenal aku? Bahagia itu datang, tanya orang mukmin dalam kubur, kamu kenal tak aku ni apa dia? Lalu orang mukmin tanya, siapa kamu? Siapa kamu? Lalu dijawab, aku adalah kebahagiaan yang telah kamu berikan pada si fulan bin si fulan. Ni kadang-kadang kan ada orang yang datang jumpa dengan kita, dia cerita masalah tu menyebabkan kita tolong selesaikan masalah dia. Kita bagi tahu begini. Dia pun rasa balik tu rasa bahagia aje. Seronok jumpa dengan orang ni kerana dia telah menjadikan masalah kita selesai kerana dia panggil demikian. Orang ni orang yang membahagiakan hidup. Ada orang yang hidup dia ni, orang jumpa dengan dia jadi tenang. Ada orang yang jumpa dengan dia jadi serabut. Ada orang yang demikian. Kita ni kan
ada orang yang kita nak berjumpa dan ada orang yang kita tak nak berjumpa. Dia panggil demikian. Dalam hidup kita ni, ada orang yang kalau kita berjumpa dengan dia, kita selesai masalah. Orang ni bila masuk dalam kubur nanti bahagia. Allah jadikan kebahagiaan dalam hidup. Ada orang yang kita berjumpa dengan dia, semakin berjumpa semakin tension kita, menyesal berjumpa dengan dia. Ada kadang-kadang kan, minta maaf nak sebut, kadang-kadang kita berjumpa dengan beberapa orang doktor. Kita berjumpa dengan doktor yang pertama. Doktor yang pertama ni bila dia cerita pada kita tu, lagi tertekan kita. Allah susahnya, payahnya dan sebagainya. Doktor ni kata penyakit ni boleh bawa kematian. Kalau begini kita pun jadi tertekan. Yang ni bahaya ni doktor ni. Doktor ni bahaya. Ada doktor kita berjumpa dengan dia, doktor ni sebut, jangan takutlah, sikit je. Yang ni kita akan selesaikan begini. Dia tolong pula. Doktor ni doktor yang membahagiakan orang. Doktor yang macam ni bila masuk dalam kubur nanti, Allah jadikan kebahagiaan untuk diri dia. Kerana dia demikian meneguhkan ucapan kamu, memberikan kesaksian pada hari kiamat, memberi syafaat pada kamu dan memperlihatkan tempat kamu dalam syurga nanti. Itu cara demikian. Kemudian yang akhir sekali, apa dia menjadi kubur orang mukmin ni indah, dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk je dalam kubur kita dikawal oleh para malaikat Allah. Pengawal ini penuh, dalam keadaan penuh. Nak sebutnya terjaga. Bila masuk dalam kubur je, kubur kita ni semua dikawal. Sebelah kanan, kiri, belakang, depan dikawal oleh para malaikat Allah. Seumpama kita ni dalam keadaan lebih daripada yang di-Pertuan Agung, lebih daripada segala-galanya, dikawal oleh malaikat-malaikat ni, jaga supaya apa dia? Tidak ada yang namakan dengan kesengsaraan datang untuk merosakkan pada diri dia. Abu Bakar As-Siddiq karramallahu wajhah, Abu Bakar As-Siddiq menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa pernah bertanya, Tuhanku, apa yang diberikan bagi orang yang menjenguk orang sakit? Apa yang kamu akan beri, ya Allah, kalau ada seorang yang suka menziarahi orang sakit, ya Allah? Lalu Allah berfirman pada Nabi Musa, ditugaskan padanya 2 malaikat yang akan menjenguknya di dalam kubur sehingga dia dibangkitkan di akhirat nanti. Mana-mana orang yang suka ziarah orang sakit, baca doa pada orang sakit, kemudian dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia masuk dalam kubur nanti, ada malaikat yang jaga diri dia. Jaga. Kerana apa dia? Atas dunia dahulu, dia tolong pergi baca doa pada orang sakit. Dia tolong bantu orang sakit. Bila masuk dalam kubur dia akan dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, malam ni kita telah cerita tentang 10 keindahan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang mukmin akan rasa nikmat syurga Allah. Mudah-mudahan 10 tadi akan dapat pada kita dan kita akan diberi kenikmatan yang indah dan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang terusan di kalangan kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang diberi kuburnya di antara taman-taman syurga. Semua yang hadir pada malam ni, semua yang taib amin pada malam ini, ataupun semua di kalangan kita yang bersama ataupun yang subscribe malam ini, yang turut serta dalam program kita malam ini di Instagram, di YouTube dan juga dalam Facebook ini, insya-Allah mudah-mudahan kalian semua di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jadikan demikian insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang
1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah. Yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini, kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.